Salam sejahtera kepada para penilai. Nama saya Anisha Rajendran, nombor matriks A180876. Hari ini, saya akan membentangkan tesis saya yang bertajuk Aktiviti Fizikal, Pengambilan Kalsium dan Ketumpatan Mineral Tulang dalam kalangan kanak-kanak India di Selangor. Data sekunder. Osteoporosis adalah penyakit kronik berkaitan tulang-tulang yang berlaku apabila liang-liang mula terbentuk pada tulang menyebabkan kekuatan tulang merosot dan mudah rapuh yang akhirnya boleh menyebabkan berlaku keretakan tulang. Osteoporosis merupakan penyakit senyap yang berbahaya kerana ia tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda keretakan tulang. Keretakan tulang bergantung kepada kekuatan tulang seseorang yang mana ia dipengaruhi oleh status ketumpatan mineral tulang KMT seseorang individu. KMT yang tinggi menunjukkan status kesihatan tulang berada pada tahap yang baik. Pengamalan aktiviti fizikal dan pengambilan kalsium boleh mencegah osteoporosis. Pelbagai kajian telah dilakukan berkaitan dengan KMT dan peratus kaum Melayu dan kaum Cina yang terlibat adalah 57.3% dan 34.6%. Tetapi, tiada lagi kajian yang jelas menunjukkan KMT bagi kaum India, terutamanya kanak-kanak kaum India di Selangor. Sehubungan dengan itu, kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji kesan aktiviti fizikal dan pengambilan kalsium ke atas KMT dalam kalangan kanak-kanak berbangsa India bagi mengelakkan mereka terdedah kepada risiko berlakunya keretakan tulang dan mengurangkan kebarangkalian untuk mendapatkan penyakit osteoporosis. Kajian ini mempunyai dua objektif. Objektif yang pertama adalah menentukan tahap aktiviti fizikal, pengambilan kalsium dan KMT dalam kalangan kanak-kanak India di Selangor. Objektif yang kedua adalah menentukan hubungan antara aktiviti fizikal dan pengambilan kalsium dengan KMT dalam kalangan kanak-kanak India di Selangor. Bahan yang akan digunakan dalam kajian ini adalah penimbang digital Tanita, Mercator Statometer dan borang-borang seperti borang rekod fizikal CPAQ, borang soal selidik kekerapan makanan, borang kekerapan pengambilan makanan dan borang rekod ingatan diet 24 jam. Seterusnya, merupakan kaedah bagi kajian ini. Bagi menjalankan kajian ini, kita perlulah mendapatkan kelulusan daripada KPM, JPS dan JEPUKM dan pihak sekolah yang terlibat. Setelah telah mendapatkan kelulusan, taklimat bagi kajian ini akan diberi kepada pelajar-pelajar India di sekolah tersebut. Kanak-kanak perlulah mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa dan mengisi borang persetujuan ibu bapa. Jika telah disetujui oleh ibu bapa, kanak-kanak tersebut akan dibawa ke sesi saringan untuk menepati kriteria penerimaan. Jika ibu bapa tidak setujui ataupun kanak-kanak tidak menepati kriteria penerimaan, mereka akan terkecuali daripada kajian ini. Pengukuran antropometri, pengukuran status kesihatan tulang, penilaian pengambilan kalsium dan pengukuran tahap aktiviti fizikal akan dijalankan terhadap kanak-kanak yang dipilih dan data tersebut akan dianalisis mengikut objektif kajian ini. Dalam kajian ini, sebanyak 59 kanak-kanak lelaki dan 67 kanak-kanak perempuan merupakan subjek yang terpilih. Berdasarkan pada data yang telah diperolehi, Raja 1.1 menunjukkan status ketumpatan mineral tulang. 57.9% subjek mempunyai tulang yang tidak normal di mana ia merupakan separuh daripada jumlah subjek. Mengikut pada kajian yang telah dijalankan oleh Chang, kanak-kanak lelaki mempunyai hubungan antara tahap aktiviti fizikal dan KMT, manakala kanak-kanak perempuan mempunyai hubungan antara pengambilan kalsium dan KMT. Jadi, analisis yang selanjutnya telah dijalankan bagi membuktikan pernyataan tersebut. Raja 1.2 menunjukkan tahap aktiviti dalam kalangan subjek kajian ini. Dalam kajian ini, mean score aktiviti fizikal bagi subjek lelaki adalah tinggi daripada subjek perempuan, di mana kanak-kanak lelaki lebih aktif dalam melibatkan diri mereka dalam aktiviti seperti beriadah, berbasikal dan bersenam. Dalam analisis data tahap aktiviti fizikal yang tinggi menunjukkan berat badan kanak-kanak yang normal, manakala tahap aktiviti fizikal yang sederhana menunjukkan berat badan yang obes. Pada zaman kini, kebanyakan kanak-kanak di Malaysia meluangkan separuh masa mereka menghadapi skrin. Seterusnya, kami akan melihat hubung kait antara aktiviti fizikal dengan status ketumpatan mineral tulang. Berdasarkan pada jadual 1, tahap aktiviti fizikal berkait signifikan dengan status KMT. Apabila tahap status fizikal tinggi, status KMT juga adalah tinggi. Bagi kalangan subjek perempuan, aktiviti fizikal adalah signifikan dengan KMT. Tetapi, bagi kalangan subjek lelaki, aktiviti fizikal tidak signifikan dengan KMT. Hal ini demikian kerana tahap aktiviti fizikal yang sederhana tidak memberi kesan yang optimum pada KMT bagi kalangan subjek lelaki. Jadi, hubungan antara aktiviti fizikal dan KMT hanya memberi kesan kepada kalangan subjek perempuan. Seterusnya, kita akan melihat pada pengambilan kalsium bagi setiap hari berdasarkan borang FFQ.
Merujuk pada Rajah 1.3, kami boleh melihat bahawa pengambilan kalsium bagi kedua-dua subjek adalah kurang daripada 1300 mg per hari. Pengambilan kalsium yang rendah boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Tambahan pula, ibu bapa mainkan peranan yang amat penting dalam aspek ini, iaitu parental modeling. Sebagai contoh, jika ibu bapa tidak gemari susu ataupun mereka intoleransi terhadap susu, ia akan memberi impak yang negatif kepada pengambilan kalsium terhadap kanak-kanak. Jadual 2 menunjukkan hubungan pengambilan kalsium dengan ketumpatan mineral tulang. Mengikut pada kajian, pengambilan kalsium tidak signifikan dengan status KMT. Pengambilan kalsium yang rendah iaitu 520.6 mg per hari menunjukkan ia tidak mencapai saranan RNI kalsium. Di sini, terdapat hubungan yang signifikan dalam kalangan subjek lelaki sahaja, di mana pengambilan kalsium yang tinggi memberi kesan kepada KMT. Bagi kalangan subjek perempuan, pengambilan kalsium yang rendah menunjukkan KMT yang rendah. Kesimpulannya, objektif kajian ini telah berjaya dicapai iaitu menentukan tahap aktiviti fizikal, pengambilan kalsium dan KMT serta hubungan antara aktiviti fizikal dan pengambilan kalsium dengan KMT dalam kalangan kanak-kanak lelaki dan perempuan berbangsa India di Selangor. Status KMT bagi kanak-kanak lelaki adalah pada tahap yang normal, namun status KMT bagi kanak-kanak perempuan adalah pada tahap sederhana yang mana mereka mempunyai risiko yang sederhana untuk mendapat osteoporosis. Selain itu, tahap aktiviti fizikal dalam kalangan subjek bagi kedua-dua jantina masih pada tahap yang sederhana. Tahap pengambilan kalsium dalam kalangan subjek adalah rendah, yang mana masih tidak mencapai saranan RNI bagi kalsium. Seterusnya, tahap aktiviti fizikal memberi kesan yang signifikan kepada status KMT dalam kalangan subjek. Namun, pengambilan kalsium tidak memberi kesan yang signifikan kepada status KMT dalam kalangan subjek. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.